Terbaik. Aku Bobo Boy, superhero bumi. Nampaknya aku perlu bersedia. Semakin ramai dari luar sana yang akan datang. Aku perlu lindungi kawan-kawan aku. Aku perlu lindungi bumi dan aku perlu lindungi galaksi. Boboiboy Boy merupakan watak utama dan eponim dalam siri Boboiboy Boy dan Boboiboy Boy Galaksi. Seorang adiwira elemental muda dari bumi yang boleh mengawal kuasa elemental dan mempunyai misi untuk mencari dan mengumpulkan power Aspera yang tersembunyi di serata galaksi. Rupa Boboiboy Boy dalam semua episod sehingga sekarang. Rupa Boboiboy Boy musim 1. Rupa Boboiboy Boy musim 2. Rupa Boboiboy Boy musim 3. Rupa Boboiboy Boy dalam movie. Rupa Boboiboy Boy dalam Boboiboy Boy Galaksi. Rupa Boboiboy Boy movie 2. Maklumat peribadi, nama lain Boboiboy Boy, satu Bububei dipanggil oleh Adudu, superhero bumi, dua budak bertopi aneh dipanggil oleh Papa Zola, Rokta, Jaga Girl, Boboy Man, Tanggang Boy dipanggil oleh Papa Zola, tiga Bro-Bro-Ibroy dipanggil oleh Raksasa Perisai, empat budak bumi dipanggil oleh Kapten Kaizo, lima Raja Lambat dipanggil oleh Gopal, enam budak mentah dipanggil oleh Kapten Kaizo, Juggernaut, Retaka, tujuh ketua yang hebat, Tuan Ketua dipanggil oleh Feng, Bobby Boy dipanggil oleh Jago Paro. Lan. Kuasa Boboiboy Boy memanipulasi kuasa elemental, peti, angin, tanah, api, air, daun, cahaya, dan pemecahan elemental. Kuasa Harimunan, Galaksi episod 12. Pekerjaan Boboiboy Boy adalah sebagai adiwira sama seperti ayahdanya. Boboiboy Boy adalah pelajar di Sekolah Rendah Pulau Rintis sebelum ini dan kadit dalam Tapops dan sebagai pelajar di Akademi Pulau Rintis. Hobi Boboiboy Boy, bersukan, bermain permainan video dan alat muzik, bass, menari, Tapops, dance master. Status, hidup, pihak, baik, sekutu, kumpulan Boboiboy Boy, Tok Aba dan Boboiboy Boy Kokotiam, Sekolah Rendah Pulau Rintis, Tim Bubadi Bakio, kumpulan Kapten Kaizo, Kelam Kabut, Tapops, Musang Salji. Maklumat biologi Boboiboy Boy, jantina, lelaki, spesies, manusia, tarikh lahir, 13 Mac, rambut, hitam dalam Boboiboy Boy The Movie, warna perang kehitaman dan putih dalam Boboiboy Boy Galaksi, mata, berwarna perang kegelapan, keluarga Boboiboy Boy, ibu Boboiboy Boy, Amato sebagai bapa, Umi sebagai nenek, Tok Aba sebagai datuk. Maklumat media, pelakon suara sebalik watak Boboiboy Boy, Noh Fatiah Dias, bahasa Melayu, Wong YK, bahasa Inggeris Disney Channel, Alexander Rudra Keith Henderson, bahasa Inggeris YouTube, Marina Tan, bahasa Inggeris Disney Channel musim 3, NTV 7 musim 2 dan Boboiboy Boy The Movie, Sani Optania, bahasa Indonesia, Marsha Daniela Raza, bahasa Inggeris YouTube Boboiboy Boy Galaksi. Kemunculan sulung atau awal Boboiboy Boy, musim 1, episod 1, kemunculan terkini, Boboiboy Boy Galaksi musim 2. Penerangan tentang Boboiboy Boy, Boboiboy Boy tinggal bersama datuknya, Tok Aba yang menjual produk koko di gerai bergerak. Sebagai seorang adiwira, dia mempunyai kuasa untuk mengawal tiga elemen, tanah, angin dan peti. Akhirnya dia boleh berpecah kepada tiga elemen, membentuk tiga herald elemental khusus dalam masa yang terhad. Penerangan laman web rasmi Boboiboy Boy Galaksi. Penerangan tentang Boboiboy Boy kedua, Boboiboy Boy adalah seorang adiwira yang menerima kuasa elemental dari sebuah power Aspera bernama Ochobot. Dia menggunakan kuasanya untuk kebaikan, dengan membantu dan mempertahankan galaksi dari ancaman makhluk asing yang jahat. Dia tinggal bersama datuknya, Tok Aba, dan membantu di kokotiam miliknya. Boboiboy Boy adalah seorang yang baik hati, bertanggung jawab, dan mempunyai semangat setia kawan yang kuat. Ini bermakna dia sentiasa bersedia untuk melindungi rakan-rakannya, walaupun ia membahayakan dirinya sendiri. Penerangan laman web rasmi Boboiboy Boy Movie 2. Sejarah Boboiboy Boy, sejarah awal. Boboiboy Boy merupakan budak muda yang tinggal di bandar kota Hileh bersama ibu dan bapanya. Bapanya bekerja sebagai seorang duta. Pada suatu musim percutian, Boboiboy Boy telah pulang ke Pulau Rintis dan bertemu semula dengan datuknya, Tok Aba.
Di sinilah pengembaraan Boboiboy Boy sebagai adiwira bermula. Dalam Boboiboy Boy musim 1, Boboiboy Boy menyambut cuti sekolah dengan melawat datuknya, Tok Aba yang berada di Pulau Rintis, di mana dia bergaul dengan kawan-kawan baru yang menjadi sahabat hendainya sepanjang siri, iaitu Yaya, Ying dan Gopal. Pada masa yang sama, munculnya makhluk asing jahat yang bernama Adudu yang merancang untuk merampas kesemua kokoh di bumi bersama konco-konconya, Prop dan komputer. Pada suatu hari, Adudu mengarahkan Prop pergi mencuri koko dari kedai Tok Aba. Apabila Boboiboy Boy mengetahui yang 1 ten koko telah dicuri, dia mengekori Prop untuk mengambil semula kokonya sehinggalah mereka tiba di kapal angkasa Adudu, sedar tak sedar. Boboiboy Boy diekori oleh robot sfera kuasa dari kapal angkasa Adudu yang memperkenalkan dirinya sebagai Ochobot dan memberi Boboiboy Boy keupayaan mengawal elemen peti, angin dan tanah, dan berpecah kepada 3 orang dengan elemen masing-masing. Ochobot turut memberikan kuasa super kepada kawan-kawannya. Maka Boboiboy Boy dan kawan-kawan menggunakan kuasa-kuasa ini untuk melindungi Pulau Rintis daripada ancaman Adudu di samping membantu masyarakat setempat apabila ada kesusahan. Penangan Adudu yang kian getih juga mendorong peningkatan kuasa Boboiboy Boy kepada halilintar, taufan dan gempa. Pada kemuncak musim pertama, Boboiboy Boy pulang semula ke bandar lamanya untuk menyambung persekolahannya di sana. Dalam Boboiboy Boy musim 2, 6 bulan selepas menumpaskan Adudu pada penghujung musim pertama dan kembali ke bandar, Boboiboy Boy berpindah ke Pulau Rintis dan meneruskan persekolahan di Sekolah Rendah Pulau Rintis. Maka, dia bertemu kembali dengan Yaya, Ying dan Gopal di samping bertemu dengan seorang lawan baru yang bernama Feng yang cemburu akan kuasa dan populariti Boboiboy Boy di sekolah. Di samping itu Boboiboy Boy juga mahir bertukar langsung kepada bentuk elemen tahap kedua. Sementara itu, Adudu sering mencuba pelbagai cara untuk menghapuskan Boboiboy Boy yang telah kembali itu, termasuklah bekerjasama dengan Feng buat sementara waktu. Akan tetapi, kesemua cubaannya gagal. Akhirnya, Feng pun menyertai geng Boboiboy Boy kerana kuasanya juga dikurniakan oleh Ochobot secara tidak sengaja dalam satu pertembungan dengan Adudu dan Prop. Musim kedua diakhiri dengan ketibaan Ijo-Jo di bumi yang mengucar-ngacirkan sekolah Boboiboy Boy, menyebabkan geng Boboiboy Boy berpakat dengan geng Adudu. Dalam musim 3, setelah bertungkus lumus menumpaskan Ijo-Jo, Boboiboy Boy dan kawan-kawannya mula berkawan dengan Adudu untuk bersama-sama menjaga keselamatan Pulau Rintis daripada ancaman dari dalam dan luar. Namun, persahabatan mereka itu tidak berkekalan apabila datang ibumu, iaitu Ibu Adudu untuk melawat dan melepaskan rindunya terhadap anaknya yang dipanggil Bubucuk sebagai nama timangannya. Apabila mengetahui dia menjadi baik, dia memujuk Adudu semula dengan habis-habisan supaya kembali kepada kejahatan. Kuasa elemen Boboiboy Boy turut berkembang apabila dia boleh bertukar menjadi Boboiboy Boy api yang boleh mengawal elemen api. Adudu pula berusaha mencipta sebuah robot yang dinamakannya Boboibot yang bukan sahaja menyerupai rupa Boboiboy Boy, bahkan juga meniru kuasa-kuasa elemen Boboiboy Boy sehingga dia menggantikan Boboiboy Boy sebagai seorang wira tempatan di Pulau Rintis. Akhirnya, dengan bantuan Prop yang memberitahu kelemahan Boboiboy Boy kepada Boboiboy Boy dan Ochobot, Boboiboy Boy menyahut cabaran penirunya dengan bertukar menjadi Boboiboy Boy air. Di penghujung musim ketiga, Boboiboy Boy dan kawan-kawannya bertemu dengan Kapten Kaizo, Lahap dan Feng dan mereka memaksa mereka untuk menyerahkan jam-jam kuasa. Namun, keengganan mereka membuatkan Kapten Kaizo bertarung dengan Boboiboy Boy. Selepas Boboiboy Boy dan kawan-kawannya dikalahkan, Feng mengambil kesempatan untuk mengambil semua jam kuasa dari tangan Boboiboy Boy, Gopal, Yaya dan Ying menggunakan kuasa bayangnya dan menyerahkannya kepada Kapten Kaizo. Boboiboy Boy memohon kepada mereka untuk memulangkan kuasa mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya dan akhirnya berlepas ke angkasa. Boboiboy Boy dan kawan-kawannya meminta bantuan daripada Adudu dan Prop untuk menyelamatkan Feng. Selepas Adudu bersetuju, mereka menaiki kapal angkasa Adudu dan mengekori kapal angkasa Kapten Kaizo. Boboiboy Boy dan kawan-kawan kemudiannya berjaya memasuki ke dalam kapal angkasa Kapten Kaizo melalui port angkasa sementara Adudu dan Prop terhempas ke bumi.
Kedatangan Boy Boy dan kawan-kawannya disambut baik oleh Kapten Kaizo dan Lahap dan mereka mencabar Boy Boy dan kawan-kawannya untuk bertarung sekali lagi di atas keazaman mereka yang tinggi untuk mengambil semula jam-jam kuasa. Selepas bertungkus lumus menumpaskan Kapten Kaizo dan Lahap, mereka mengakui Boy Boy dan kawan-kawannya layak untuk menggunakan jam-jam kuasa. Sebelum menghantar mereka ke bumi semula, Kapten Kaizo telah menasihati Boy Boy supaya sentiasa berhati-hati dengan ancaman luar yang akan datang kepada dia dan kawan-kawannya. Berjagalah Boy Boy. Jika aku boleh jumpa kau, yang lain pun boleh jumpa kau. Ya, jaga kawan-kawan kau dan segera kuasa kau tu. Aku Boy Boy, superhero bumi. Nampaknya aku perlu bersedia. Semakin ramai dari luar sana yang akan datang. Aku perlu lindungi kawan-kawan aku. Aku perlu lindungi bumi dan aku perlu lindungi galaksi. Dalam Boy Galaxy, beberapa ketika setelah peristiwa yang telah berlaku dalam filem, Boy hidup dengan aman di Pulau Rintis. Tetapi, kadang-kadang dia berasa bosan apabila tidak dapat menjadi seorang wira dan menggunakan kuasanya kerana alien-alien jahat tidak lagi datang ke bumi dan membuat kacau. Pada suatu hari, Ochobot tiba-tiba dihubungi oleh Koko Chi dan beliau meminta tolong daripada Boy dan Gopal. Setelah bersetuju untuk membantunya mencari dan melindungi power-power Espera yang bertaburan di seluruh galaksi sebagai ahli dalam sebuah organisasi yang dipanggil Tapox, Boy bersama kawan-kawannya mengembara di galaksi. Menerusi pengembaraan dan misi mereka, Boy memperoleh dan melengkapkan kuasa-kuasa elemental tahap pertama yang membantu mereka menjalankan misi dan menumpaskan alien-alien jahat. Atas kejayaan Boy dan kawan-kawannya menyelamatkan Egabot, mereka diberikan kelulusan untuk pulang ke bumi. Apabila di bumi, mereka menerima mesej kecemasan daripada Komander Koko Chi yang memberikan amaran bahawa Retaka telah kembali dan mengarahkan mereka pergi ke planet Quaba. Kuasa yang diberikan oleh Ochobot membenarkan Boy untuk menggunakan kuasa-kuasa elemen semula jadi seperti tanah, angin, peti, api, air, daun dan cahaya. Kuasa-kuasa tersebut boleh dinaik tarafkan ke tahap kedua yang berganda kekuatannya. Penampilan Boy adalah budak lelaki remaja yang berumur 11 tahun dengan mata yang coklat, kulit yang cerah dan rambut hitam yang tebal. Di dalam pertama, Boy memakai baju kemeja putih di sebalik jaket berwarna jingga dengan zip yang ditutup rapat dan lengan panjang gebu berwarna coklat, dilengkapi dengan kasut jingga putih yang runcing, seluar coklat dan topi cape jingga bermotif dinosaur. Pada musim kedua, seluar yang dipakai Boy lebih kurang serupa dengan musim sebelumnya tetapi dengan perbezaan ketara. Jaketnya bertudung, lengannya pendek dan tidak gebu lagi, ditambah dengan lipatan luar kuning di setiap tepi baju. Kasutnya berwarna jingga kemerahan. Namun, dia hanya memakai seutas jam tangan sahaja pada tangan kanannya berbanding 2 utas jam tangan pada musim pertama. Pada musim ketiga, busana Boy tidak banyak berubah di samping diimbau kocek pada jaketnya sahaja. Dalam Boy Galaxy, Boy memakai baju hitam dengan lengan panjang yang dilipat sehingga bahagian siku di sebalik jaket berwarna jingga yang dilengkapi dengan lungso zip yang ditutup sehingga paras dada, namun jaketnya tidak lagi bertudung dan mempunyai kocek. Boy memakai seluar jean biru dengan seutas tali pinggang berwarna hitam. Kasut bootnya pula berwarna putih dan kelabu. Terdapat perubahan yang unik pada logo putih di depan topi dan lungso zip jaketnya kerana logo putih tersebut menyerupai seperti huruf B. Rambutnya berwarna coklat dengan sedikit rambut putih yang diwarisi daripada ayahnya. Dalam Boy Movie 2, rupa Boy memiliki sedikit perubahan. Dia memakai jaket jingga yang dizip separuh dengan baju hitam berlengan panjang sambil mengekalkan seluar jean biru muda serta tali pinggang hitam dan kasut boot putih kelabu. Perwatakan Boy terbaik. Slogan kata utama Boy bersifat peramah mesra dan baik hati sepanjang siri, apatah lagi berani dan sedia melindungi ketika bertempur. Dia gemar bermain bola sepak dan permainan video bersama kawan-kawannya, terutamanya Gopal. Akan tetapi, dia mudah ketagih permainan video dan tidak senang hati apabila disuruh mengemas rumah. Boy ada kalanya pelupa, lebih-lebih lagi apabila berpecah menjadi 3.
berlaku pada musim pertama sahaja. Setiap bentuk elemen Boboiboy Boy memiliki ciri-ciri perwatakan yang berlainan. Berbanding dengan Boboiboy Boy biasa, Boboiboy Boy peti lebih garam, Boboiboy Boy angin lebih gembira, Boboiboy Boy tanah lebih serius, Boboiboy Boy api lebih panas baran, Boboiboy Boy air lebih santai, Boboiboy Boy daun lebih ceria manakala Boboiboy Boy cahaya lebih agresif. Walaupun perwatakan mereka yang berbeza-beza, mereka mampu bekerjasama dalam pertempuran. Kadang-kala, Boboiboy Boy bergaduh dengan Feng, tetapi lazimnya mereka berkawan kerana Boboiboy Boy tahu kebaikan hati setiap seorang kawannya. Boboiboy Boy juga sedia membantu dalam apa-apa masalah, kecuali berkenaan biskut yaya yang umum diketahui tidak disenangi rasanya. Namun apabila dia bertukar menjadi Boboiboy Boy api dan membuat kerosakan dan kebakaran secara tidak sengaja kerana dia tidak boleh mengawal kuasa elemen api, Boboiboy Boy berasa tertekan dan serba salah sehingga kehidupannya lebih sengsara disebabkan oleh Boboiboy Boy. Walau bagaimanapun, Boboiboy Boy pun kembali normal selepas memusnahkan Boboiboy Boy air dengan belut air halilintar sehingga kesalahannya ditebus. Walau bagaimanapun, hasratnya untuk berbuat baik dan mendatangkan keadilan kepada mereka yang layak mendapatnya juga dapat menjalani kehidupan peribadinya. Ini terbukti semasa filem Boboiboy Boy, The Movie, di mana dia meletakkan tugasnya sebelum kawannya, yang menyeberanginya untuk terus melakukan kerja adiwira dan melupakan peristiwa yang dirancang. Walau bagaimanapun, dia belajar bahawa dia perlu memberi masa untuk kawan-kawannya selain melakukan kerja sebagai superhero. Di samping ciri-ciri baiknya, Boboiboy Boy masih pelupa dan kadang-kadang boleh mengatasi kemampuannya untuk melakukan perkara-perkara tertentu, tetapi bermakna secara keseluruhan. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen and share kepada kawan-kawan korang. Next video seterusnya.